Hai, kali ini saya nak kongsikan video yang saya buat sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan yang lepas, iaitu bertajuk Sharing to Inspire. Video ini akan terbahagi kepada 5 bahagian. Okey, dan ini bercerita berkenaan dengan bagaimana untuk mendapatkan foto yang bagus. Satu lagi, ini daripada rumah lah. Um, saya dulu sebelum yang gambar yang kita tengok rumah rumah ada kemah belakang tu, itu rumah bawah. Saya dulu sebelum tu saya duduk dekat kondo kat atas tu, pun menghadap KLCC, menghadap KL. Dan saya buat projek from my balcony. Sebab saya shoot KL dari balcony itu, daripada balcony bilik tidur tu, boleh katakan hampir setiap hari. Boleh dikatakan. Awal-awalnya memang rancak lah kan. Rancak. Lepas tu lama-lama dia makin slow. Lama-lama tu tengok, okey ni cantik hari ni, okay, shoot. Tapi still lah, benda tu bertahun-tahun. Dan dalam masa bertahun-tahun tu, of course lah kita akan dapat lah gambar-gambar yang bagus lah, yang orang lain tak ada. So, macam contoh macam sekarang, yang saya sekarang ni duduk, ada juga balcony tapi dah tak menghadap KL, dah tak menghadap 100% KL. Nak menghadap KL, saya kena ke tangga. Daripada tangga tu saya boleh shoot lah. Dapatlah KL. Tapi tak seronok lah kan, kita nak kena keluar rumah, pergi tangga, shoot daripada tingkap tangga, tak best. So, apa yang ni tak apalah, saya boleh share yang gambar lama, which is kalau anda semua tengok gambar saya yang later ada kan, dia tengok gambar KL saya ada share kan. Itu saya shoot daripada rumah hantu di blok sebelah. Di blok sebelah, rumah tingkat yang sama dengan rumah saya, tapi dia menghadap KL. Rumah tu, saya panggil rumah hantu, rumah kosong, rumah tinggal, dan memang berhantu. Sorry lah, bukan kata nak percaya tak percaya kan, tapi sebab dalam geng-geng kita ada yang nak nampak. So, jadi daripada dulu-dulu saya berani pergi seorang-seorang, walaupun lepas maghrib saya rasa berkembang, which is, bila saya beritahu, dia cakap, ada benda tu. Jadi saya dah kurangkan, orang yang cakap ada benda tu yang jumpa. So, terus saya tak nak pergi lagi. Tapi kalau 2-3 orang saya pergi lah, kalau seorang memang tak. So, dari situ, tapi tak boleh buat hari-hari lah kan, sebab jauh, blok sebelah. So, you kena turun lift, naik lift, malas. Jadi yang daripada balcony rumah saya ada, tapi menghadap sunrise. Tapi tidaklah menghadap KL, menghadap sunrise, menghadap bukit dan apartment di belakang. Tapi nanti saya share gambar. Agak menarik jugalah. Cuma perasaan nak ambil setiap hari tu tak ada lah. Berbanding dengan nak ambil sunset nampak KL. Okay? Tapi gambar yang saya nak share kali ni ialah daripada rumah lama saya, which is sampai boleh menang peraduan lah. Kan? Okay. Saya ni, projek ni macam kalau anda semua banyak ramai kan duduk yang bukan duduk rumah bawah, yang duduk apartmen banyak. Maybe menghadap KL ke tak menghadap KL ke. Dia yang best ni kalau menghadap sunrise atau sunset. Itu best. Kita boleh dapat awan, langit dan sebagainya kan. Selain daripada bangunan kat bawah. Okay. Baik, yang ini memang of course lah, dia bila kita shoot benda-benda yang besar, yang macam landscape, cityscape ni kita kena ketiga-tiga jenis lens kita kena pakai. Wide, medium, tele, memang kena. Depends lah apa yang kita nak capture masa tu. Okay. Memang lighting tak perlulah. Lighting tu memang itu je lah yang mana ada kan. Lighting, natural lighting, tak perlu. Time, yang penting time. Tapi kalau case yang macam case saya ni, daripada Berkini nak shoot KL ni, you boleh shoot 24 jam. Memang seronok je lah. Depends lah gambar tu you nak. Macam kalau malam dia ada lampu, benda macam tu kan. So, nanti saya share gambar tu, you boleh tengok. Okay, macam musim, ikut musim hujan, musim petir. So, itu semua membawa gambar yang berbeza. Walaupun saya tak ada gambar petir, tapi hujan-hujan tu saya ada lah. Petir, pasal petir ni, nak shoot petir ni, you kena ada alat yang khas dan skill yang khas. Terutama sekali alat. And then filter untuk ni, benda ni penting. And then macam masa celebration, macam
firework, New Year, Merdeka, you boleh dapat gambar yang best. Nanti saya share, saya tengok ni ya. Okay, ini gambar lama tau. Gambar ni gambar lama, which saya ingat tahun 2010, kalau you perhatikan, dia tidak ada lagi bangunan-bangunan. Kalau sekarang ni, kalau gambar sekarang, even kalau shoot daripada rumah saya sekarang pun, daripada blok sebelah, akan ada satu bangunan hotel, apa tu? Hotel apa lah, lupa lah, sebelah KCC tu. Dia ada makan separuh KCC hotel tu. Memang lepas tu dia ada lampu panjang gitu. Memang buruk lah. Sekarang. Sekarang kalau you tengok dekat Facebook saya sekarang memang yang time ni, ini je lah 3 ni yang paling tinggi di KL 2010. So dalam masa 10 tahun, skyline ni dah berubah banyak lah. Ada banyak bangunan-bangunan lain. Okay? Itu yang magicnya fotografi ni. Kita memang menghentikan masa. Fotografi ni satu magic dia menghentikan masa. And once kita capture dia, itulah dia. Okay, ini still gambar lama. Memang saya share gambar lama, kau nampak. Ini pagi yang kat bawah ni, pagi ya, matahari naik ke sini dan jatuh di belakang KCC. Pagi, yang ini hujan. Ini nampak putih green ni adalah hujan. Okay. Ini semua pakai medium tele. No, pakai tele lah, zoom tele. 70-200 kata silap saya. So yang ini pakai tele. Memang tele ni 50-500 kata silap saya. Yang atas, yang bunga api ni. Okay. Yang bunga api tu memang shoot dengan maksimum lah. Lens saya ada, kalau tak silap saya. Kalau tak silap, saya pun dah tak ingat lah. Dan gambar yang, okay, ni macam contoh macam gambar matahari bulat tu. Itu dari segi teknik lah tu. Itu teknik, macam mana F berapa kita nak buka kan. So itu cerita lain pula lah. Kan, banyak, itu teknikal. Masa saya sekarang ni, macam kalau kita duduk bangunan tinggi, ini salah satu benda yang kita boleh buat. Tak semestinya KL lah, kan macam saya cakap tadi. Kalau rumah kita tu menghadap matahari naik atau matahari jatuh memang seronok. Kita boleh dapat gambar ni. Gambar-gambar yang melibatkan awan kan. Yang tu memang seronok. Contoh kalau macam yang awan nak hujan. Yang tu memang gambar dia saya sangat suka. Memang saya sangat suka. Geng-geng cityscape dia panggil low cloud. Dia orang memang suka gila lah. Gambar awan. Bayangkan lah, ada awan separuh KLCC. Ada time awan tu, KLCC tu muncul daripada awan. Ada? Saya pernah dapat. Tapi tak jumpa kan. Okay? So, untuk orang-orang yang landscape dan cityscape, benda-benda macam ni memang dia orang memang sangat teruja lah. Memang sangat teruja. Sebab kita tahu kan, kita ni macam-macam minat yang kita ada. Tak sama kan. So, sebab tu setengah orang kata dia cityscape ni orang, ni landscape ni orang, ni portrait ni apalah kan. Tapi pada saya layan semua. Walaupun kalau setengah orang cakap dia tu tak bagus kan, you tak master satu benda. Tapi pada saya rasa satu atau dua saya dah master, yang lain-lain tu saya perlu tahu sebab saya full time. Saya selalu anggap diri saya ni full time photographer saja, bukan professional ke apa kan. Itulah. Takut nak guna tu. Okey, ni dia gambar. Ni gambar saya shoot daripada rumah saya, daripada tadi tu. Gambar ni ini sebenarnya HDR. Kalau fotografer dia tahu lah teknik HDR. Sebab tahun 2008 apa ni? 2008 ni dia dapat nombor 3 je. Saya ingat yang ni dapat nombor 3 saya ingat dalam 400 pound ke. Macam tu lah lebih kurang. Ratus-ratus pound lah. HDR masa tu sangat in. Semua orang gila HDR. Masa tu. Which is, orang HDR kita pun layan lah. Ikut trend. Lepas tu macam sampai sekarang HDR masih ada lagi. Tapi dah orang tak layan sangat lah kan. Sebab tu warna dia memang lain macam sikit lah HDR ni. Tapi dia boleh menang. So, satu image yang saya ambil di belakang rumah saya dah menang lah. Duit satu mendapatkan recognition daripada negara luar lah. Ini macam Rita kata tadi. Dulu saya memang banyak menang di luar. UK lah terutama sekali. UK masa tu UK banyak magazine fotografi international buat pertandingan. So dan dia open dengan satu dunia masuk kan. So gitu. And then, sebab free. Dia masuk free tapi hadiah dia besar. So itulah dia. Okay. Ini projek. Cadangan projek saya lah kan masa lockdown ni. Okay. Ini projek dia.
Sekali yang tadi tu boleh buat lah kan. Mungkin lepas ni pakak-pakak boleh buat, yang pakak-pakak boleh upload. Dah start lah tengah buat sesi kedua dengan si Moy ni. Ni dia. Ni dia belakang rumah. Yang saya cakap, ini rumah sekarang, yang duduk sekarang. Yang saya duduk sekarang. Rumah duduk sekarang ni, dia menghadap matahari naik. Yang matahari naik belakang bukit. Ini kita katakan, ini kan lepas subuh ni. Sebelum matahari naik, betul-betul sebelum matahari naik. Kan? So, sebab tu kalau kita tengok, timing kan kita ambil kan, blue hour, golden hour kan. So, kita nak langitnya, time langitnya, macam saya kata tadi, time tu penting. Untuk landscape dengan cityscape, time penting. Kita nak light-nya, lampu, kita nak benda-benda macam ni, shadow, highlight, awan, matahari. Tapi, untuk landscape photographer, dia tahu macam highlight punya part, kan, macam matahari punya part ni sangat susah kita nak retain detail. Kan? So, yang itu timing, waktu saya kata timing itu penting untuk landscape photography. Kan? So, ni dia. Tapi yang ni, kalau macam ni saya kata, nak shoot hari-hari macam tak nak share lah, hilang mood lah kan. Macam, dia tak sama macam shoot KL Skyline. Yang ini macam, bila saya tengok, kalau lepas subuh, gila lah matahari ni, kita dah boleh tengok. Macam sebelum matahari sampai sini kan, matahari duduk bawah sini, dia color atas tu dia dah keluar kan. Masa tu lah barulah ambil tripod apa semua kan. Gitu. Bukannya masa ni saya dah baru nak pasang, saya dah pasang tripod ni sebelum lepas subuh tu pukul 6 lebih tu, dia dah nampak color purple merah sikit-sikit tu, kita dah tunggu dah. Tapi yang masa tu kalau kita shoot gambar gelap. Agak gelap lah kan, dia tak dapat color tu. So, tunggu yang kita share yang elok lah. Okay? So, ni belakang, mungkin menarik juga lah kot. Sebab bangunan ni pelik. Bangunan separuh bulat ni memang agak pelik. Okay, kita nak tengok. Pada saya lah kan, sebab saya banyak jadi juri. Juri lokal memang banyak lah. International saya pernah buat untuk Singapore sekali. Lepas tu untuk Indonesia sekali. Adalah pengalaman sikit. Basically, penjurian ni, lokal ke, international ke, dia punya apa yang dia nak tengok, apa yang dia nak, tu dia lebih kurang je. Kita nak kenal. Kita nak menghasilkan benda, kita kena tahu dulu benda tu, apa yang kita nak, kan, bagaimana nak buat. Baru kita boleh buat. Kalau kita tak kenal dia, macam mana kita nak ni kan, tahu. Macam mana kita nak tahu? Sifat dia, karakter dia, kan? Itu yang bagus. Mula-mula, orang selalu cakap kan, komposisi memang sangat penting. Itu satu elemen sangat penting. Tetapi, dia ada komposisi itu sebab komposisi dalam tu dia ada beranak. Dalam komposisi ni, orang selalu komposisi tu macam rule of third ataupun Fibonacci punya spiral tu, dalam komposisi ni ada banyak elemen lain kan. Banyak elemen lain. So, saya tulis di sini, nanti saya pecahkan dekat bawah. Lepas tu dia ada lagi selain daripada komposisi, ada benda lain. Yang kita tengok, tapi kita tak perasan, kita macam tak sedar benda tu datang, dia datang dengan kita, dia datang dengan kebiasaan kita. Sebab yang bukan kebiasaan ni adalah macam orang cakap komposisi, cropping, yang itu macam bukan kebiasaan. Sebab itu teknikal. Itu yang kita selalu ingat teknikal lah. Maknanya kita ingat benda tu, kita cuba apply, cuba ni kan. Tapi yang kita tak ingat benda tu, yang ada di bawah sedar, di bawah radar tu, yang itu yang kita nak, orang kata apa, nak biasakan, nak korek keluar. Bila kita nak ambil gambar, yang itu yang kita nak. Sebenarnya, komposisi apa semua tu, budak sekolah pun boleh buat. Sebab itu adalah asas, basic. Macam kita tengok ni lah kan, tengok orang muka cantik, apa semua, itu semua luar. Tapi, hati dia macam mana? Yang itu yang kita nak tahu, yang kita nak kenal. Sama dengan gambar. Tapi kena ingat tau, sebab first impression, biasanya kita tengok, kalau tengok foto ke apa, sama ada kita tengok foto ke, tengok orang ke, first impression ialah luaran, betul tak? Oh, cantik gambar. Ataupun kalau tengok artis, oh cantik. Kalau dia penyanyi, oh sedap suara. Kita tengok first yang tu dulu. Untuk first yang luaran tu, dari segi foto, benda ni lah, komposisi lah, yang paling penting. Dari segi fizikal dulu kan. Kalau foto tu tergantung, dekat galeri ke mana-mana, fizikal ni dulu kita tengok, luaran, rupa luaran. Lepas tu baru kita masuk dalam, kupas, layer, macam bawang kan. Komposisi yang kuat untuk untuk gambar yang bagus, first kali. Contoh. Ini salah satu elemen dalam komposisi. Rule of third. Gambar yang saya share ni, ada kemungkinan tidak tepat dari segi rule of third tu, tetapi kalau saya gariskan, you boleh nampak. Maknanya benda ni, benda tak nampak.
bila kita ambil gambar, memang betul kita, gambar yang saya share nanti ni ialah semua gambar saya. Semua gambar saya. Memang tak ada melibatkan gambar orang lain. Maksudnya kalau ada kekurangan apa semua tu, terima je lah. Sebab saya, kalau boleh saya tak nak guna contoh gambar orang lain. So, masa kita ambil, kan dalam kamera kita kan ada guideline tu kan. Berapa 9, berapa semua tu ada yang sampai, kalau setengah kamera tu sampai macam-macam line ada yang you boleh select. So, itu semua lah untuk panduan kita. Macam kalau tengok contoh tadi, macam saya kata contoh dalam painting tadi yang dia tunjuk macam ni. Ni kan line macam-macam ni kan. So dalam kamera ada setengah kamera yang ada benda tu. Sekarang pakai kamera Canon, ada benda tu. Tapi setengah kamera tak ada. Dia ada yang petak-petak je kan. Komposisi maknanya kalau kita gunakan grid, kita main grid lah senang dalam kamera tu. Grid tu panduan tu lebih mudah lah. Masa kita nak shoot tu kita tengok kan. Tapi kalau kita dah terbiasa, saya tak pakai grid tu pun. Kalau saya memang clean, kosong. Kita dah terbiasa, kita memang dah boleh agak. Maknanya tak adalah kita nak satu line macam contoh ni gambar perempuan dua orang. Kalau tengok ni satu line, okey. 9 petak, grid 9 tu, komposisi basic tu. Satu line, dua line bawah. Satu line. So ini ialah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 petak. Sebab tu bila kita tengok gambar tu, kita untuk mata kita seronok kita tengok. Sebab dia dari segi matematiknya dia dah tepat. Contoh macam orang yang duduk ni mentawai ni, nampak? Satu line sini meletak kepala ni. Actually kepala dia, mata dia ni, mata belah kiri ni, kalau awak ambil snap screen ke apa, you ambil line, you potong line betul-betul tengah mata ni. You ukur, masuk ke dalam Photoshop, buat tu memang sama. Dan garis ke sini akan jumpa mata dia. Yang bawah saya rasa. Dalam fotografi, kalau pada saya lah, kalau melibatkan manusia, biasanya saya cuba mata tu menjadi center point. Sebab, sekarang ni, you tengok ke lain, you tengok balik gambar ni. You tengok balik gambar ni, mana yang you nampak? Yang you tuju dulu. Mesti mata dia. You tak akan pergi pada parang, you tak akan pergi pada kain merah dia, you akan pergi mana mata dia. Muka dah mata. So, apabila kita buat cropping maknanya kalau masa you shoot tu, kompo dia lari sikit, masa crop tu betul-betul, center tu adalah mata. Salah satu point di dalam gambar tu jumpa pada mata. Sama dengan yang sebelah ni yang nampak ni, dan matahari ni sebenarnya ada matahari ataupun puncak Taj Mahal ni berada dalam satu garis. Mungkin matahari kot dalam satu garis. Yang ni satu line, yang bawah ni satu line. Ini yang unta bawah. So orang yang ni tidak duduk atas line lah, sebab saya tak boleh buat. Tak jadi. Dari segi masa nak ambil gambar tu kadang tak ni, dan bila nak crop pun saya sayang nak buang bawah. So saya korbankan, tapi walaupun dia tidak tepat, tapi still lagi dia masih lagi dalam rule of third element. Dalam foto ada kepelbagaian kita tengok. Macam apabila kita ambil gambar, kadang-kadang Messi tu satu benda yang menarik kalau pada cara kita guna kan. Macam contoh, dia tak ada kat sini, dia tak ada rule of third lah. Dia tak ada. Tetapi line ni satu lagi di sini teknik yang menyebabkan dia ni jadi stand out ialah sebab blur tu, sebab bukan. Sebab bukan. Dan field dia tu sangat tinggi. Sebab ni saya pakai lens tele. Ini saya ambil dengan X-Pro 2 dengan lens 50-140. f2.8. So color ni color Fuji. Saya memang color Fuji saya tak edit lah, sebab saya suka color dia. So beza kalau you tengok gambar sebelah ni pun bawah yang budak ni pun color Fuji, tapi pakai Vivid. So batu rupa dia tu. Yang atas tu Nikon, yang kerbau. Okey, kita tengok kepelbagaian dalam foto yang saya buat tu. Rule of third tadi, reflection, leading line. Ini sebenarnya kalau tengok gambar kerbau ni, kalau tengok betul-betul, gambar kerbau ni sebenarnya saya terbalikkan. Yang bahagian atas tu ialah air. Yang sebenarnya ialah bawah. Saya terbalikkan. Air tu jadi atas, yang bukan air, yang sebetulnya itulah di bawah. Kita tengok. Ini makcik ni ialah reflection sebenarnya. Tapi bila saya tengok dalam gambar, boleh juga saya trik. Actually gambar ni saya present macam ni. Tapi kalau orang yang tahu, dia tengok, ini reflection ni. So, leading line macam ni. Ini kan leading line ni. Budak dua orang tengah berak. Ni pagi. Dia kat Agra. Bapak dia datang marah dekat kita yang ambil gambar ni, yang ambil gambar anak dia tengah berak. Satu perangai fotografer ada juga kan, dia nampak benda pelik, dia ambil lagi ke budak tu berak. Dan actually macam saya tak nampak kan, dia punya private part tu tak nampak. Dia punya berak pun tak nampak. So dia nampak macam budak tu duduk menyandar. Pada saya lah. Sebab tu saya share. Ada setengah orang mungkin benda-benda ni pada setengah orang mungkin sensitif. Tapi pada saya okey kot. Maknanya bila kita nak share, kita pun faham kan.
budak-budak punya kan. Sekarang ni isu gambar budak-budak kan tak gitu digalakkan di share, tapi saya rasa macam okey kot gambar ni gitu. Kalau nampak private part dia tu cerita lain kan. So inilah cerita dia, mana leading lead betul-betul orang ni kan besar ke arah tu macam gitu. So satu benda yang dari segi ada line, dari segi komponya tengok susah dia nak cakap. So cara kita nak tengok gambar yang bagus, yang best ni kita kena faham konsep tadi yang saya cakap tadi. Okay, see framing. Framing ni saya rasa mungkin mudah lah. Yang ni mudah. Yang ni mudah sebab macam contoh yang ni. Ini yang India ni, yang di India ni yang pintu ni. Ini memang pintu. Yang duduk sana tu saya punya guide. Tangga ni bawah ni ada air. Bawah ni ada telaga. Bawah tu ada telaga. Sebab tu basah ni, nampak basah ni. Bawah ada telaga. Kebetulan dah tengah hari, matahari pun tegak, kan cantik dia punya jatuh light atas tangga ni semua. So ini framing very simple. Ni simple ni banyak orang buat. Sama yang sebelah ni budak dengan bapak ni sangat straightforward. Okay. Salah satu cara kita nak dapatkan perhatian. Maknanya dalam framing gambar ni you terus dituju pada budak orang dua beranak. Itu dia sangat nilap. Okay, bokeh. Bokeh ni banyak benda orang yang suka. Beli lens mahal, lens 1.4, lens 1.8, 2.8 sebab nak kan bokeh. Bila kita cerita pasal bokeh, ada setengah benda bokeh tu penting, ada setengah benda bokeh tu tak berapa penting. Walaupun kita boleh bermain dengan bokeh, tapi tak semestinya kita kena guna benda tu. Contoh, kalau dalam kes gambar atas, gambar biru ni, Isak Okok ni, bokeh ni tu saya bagi dia sikit je lah. Macam ni saya rasa ni F4 kot. Sebab saya nak ke kapal ni, nanya. Saya tak adalah bagi bokeh yang macam ni, macam pokok ni, atau macam ni lagi dahsyat ni. Ini saya shoot dengan lens 1.4. Bokehnya langsung tak tahu apa benda kat belakang. Maknanya tak tahu pun dekat mana. Just portrait semata-mata. Yang ni, yang turban warna pink ni saya nakkan sebab dia flare matahari. Tapi yang pakcik ni, dia dekat Jakarta ni, dekat Sunda Kelapa. So ini saya nakkan dia dan environment. Ini kita panggil environmental portrait. Sebab dia ni boatman, tukang apa? Kayu perahu penambang. Bukan perahu ni kapal ni, kapal besar. Dia ada perahu bawah ni, belakang dia ni ada perahu. Bokeh ni penting dalam foto yang bagus, tapi tidak semestinya semua foto kena ada bokeh. Itu dia. Kepentingan dia tu tengok pada keadaan kan. Okay, symmetrical line. Macam ni kan, ni leading line pun ya. Tapi simetri pun ya. Sebab kalau you belah dua, tengah-tengah, belah dua, dia serupa kiri kanan. You belah pula sini, dia serupa atas bawah. Tapi dia leading line tu pergi lead pada orang dengan kabusnya. Sebab India dia apabila pagi ni dalam pukul 10, 9. Kalau musim sejuk, bulan 11, 12, 11, 1, dia banyak kabus. Dia berkabus. Pada saya suka gambar dia sebab bila tengok dia tengok macam wow. Dengan structure besinya. Sebab jawatan kereta api ni sangat hampir 1 kilometer panjang gila. Dia memang berjalan tu penat lah nak cross ni. Ini saya ambil, ini tengah-tengah lah. Saya ada tengah-tengah. Di belakang saya tu panjang. Dan kalau you tengok kekotoran ni semua ni adalah najis manusia. Okey, yang ini, yang budak ni kan, maknanya kita potong dua, dia simetri kiri kanan. Termasuk ambil potong hidung dia ni sampai sini, sama. Boleh flip dua, simetri. Dan ini adalah tempat tadi. Di sini. Dia sebelah mana, tempat yang basah-basah ni, tu tempat budak-budak mandi. So ini gambarnya, ini hasil. Simetri ini pun satu elemen dalam yang tadi ya. Satu. Okey. Baik, ini kita dah masuk nombor 2. Jadi ya. Tadi simetri. Ini tadi elemen composition. Ini emosi. Yang ini yang saya kata yang kita tak aware, tak sedar. Dan bila kita ambil gambar, kita lupa benda ni. Mungkin kalau anda semua tengok, gambar ni tidaklah beremosi sangat kan. Saya just bagi contoh macam ni, emosi unta dengan tuan dia ni, aku pun tak sanggup ni nak cium unta ni. Boleh bayang bau dia macam ni. Tapi sebab dia sayang ke, maybe memang unta yang dia cari makan dengan unta ni, dia dipushkan. Dia memang cium dengan penuh perasaan. Tu macam okay. Sama ada kita menggambarkan kasih sayang ke, nampak lucu ke, okey. Tapi di situ ada emosi. Tengok yang atas ni pula, yang keranda ni, ini memang
di Toraja, ini dia nak tanam. Dalam ni 4 segi ni mana kubur, lubang kubur. So dalam ni ada lubang besar, ada beberapa keranda disimpan. Family lah, macam apa dia panggil? Mak Salim yang kubur apa? Bangunan kan. So ini maybe kita sedih lah kot kematian kan. Dan yang bawah ni pun sejuk, budak, nampak sedih, nampak benda-benda gitu. So mungkin yang saya nak kongsi di sini ialah bila kita ambil gambar, kita kena dapatkan benda-benda ni. Sama ada travel ke, sama ada gambar hari raya. Kalau gambar hari raya, of course, semua nampak happy. Tapi kalau gambar hari raya tapi nampak tak happy, menong, tak, maksudnya tak sampai kan. Sebagai contoh lah. Okay. Nombor 2, emosi. Kita ke bahagian 4 pula.